Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma. Selamat jumpa lagi sahabat-sahabat dan teman-teman dalam program kita untuk membaca Al-Quran beserta dengan petunjuk hukum-hukum tajwid yang terdapat di setiap suku kata, setiap kalimah dan juga antara kalimah dengan kalimah di dalam ayat yang kita baca. Hari ini kita akan membaca juzuk yang keempat. Masih juzuk yang keempat, muka surat 77, iaitu muka, yang terakhir, ayat yang terakhir dan muka surat 77, iaitu kita akan baca surah yang keempat, surah An-Nisa, iaitu ayat yang ke-6. Juzuk keempat ayat yang ke-6, iaitu ayat yang terakhir dalam muka surat 77. Untuk memudahkan buka Al-Quran, muka surat 77 dan tandakan hukum-hukum yang terdapat pada ayat-ayat tersebut. InsyaAllah. Baik, kita sebelum memulakannya, saya berpesan supaya mereka yang baru view tolong subscribe dan share dengan kawan-kawan yang lain. Dan ingat, pembelajaran ini saya tidak meminta upah apa-apa daripada sahabat-sahabat dan teman-teman semua, dan manfaatkanlah, iaitu pembelajaran yang diberikan secara percuma saja. Untuk itu kita sama-sama mulakan pembicaraan kita. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Kita bermula dengan berlindung kepada syaitan yang direjam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita jumpa kalimah yang pertama, iaitu dalam ayat yang ke-6 surah An-Nisa, iaitu wabtalu. Baik. Perhatikan di sini, wab iaitu diwasalkan, hamzah wasalkan waw dengan huruf ba. Huruf ba adalah huruf qalqalah. Oleh kerana dia berada di tengah kalimah, kita kena membaca wabtalu. Okey, jadi kita guna hukum apa? Qalqalah sughra. Lantunan yang perlahan apabila dia berada di tengah kalimah huruf ba ini adalah huruf apa? Qalqalah. Okey. Selepas itu kita perhatikan suku kata ta, suku kata lu itu bertemu dengan alif lam qamariyah. Perhatikan dalam kalimah al-yatama. Jadi kita kena guna hukum izhar qamari. Iaitu apa yang nak diizharkan, iaitu lam itu baris depan diizharkan dengan huruf lam, digabungkan dengan huruf lam, dibaca lul. Jangan panjang, jangan dengung, iaitu lul. Kemudian kita terus pada al-yatama ini ialah ya, suku kata ya, suku kata ta ada alif kecil, baca 2 harakat. Suku kata ma juga ada 2 alif kecil juga, jadi kita baca dengan 2 harakat juga, dengan hukum mad asli 2 harakat, mad asli pun 2 harakat. Saya tuliskan huruf 2, iaitu menandakan berapa harakat dibaca. MA itu ialah ringkasan daripada mad asli. Ataupun nama lain boleh, sahabat-sahabat nak buat MT pun boleh, mad tabi'i. Jadi benda yang sama, bukan berbeza. Nama saja, istilahnya saja berlainan. Sebab itu kita jumpa kalimah hatta. Ada 2 suku kata di sana, iaitu ha bergabung dengan ta, bunyinya hat, dan ta itu ada alif kecil dan kemudian ada gelombang. Perhatikan kenapa dia ada gelombang. Perhatikan selepas kalimah hatta ada kalimah iza, iaitu bermula dengan hamzah. Oleh kerana huruf mad alif ini bertemu dengan hamzah dalam kalimah yang berbeza, iaitu dalam 2 kalimah, maka kita baca dengan hukum mad jaiz munfasil. Saya berbual MJM, 4 atau 5 harakah dibacanya. Mad jaiz munfasil. Jadi kita baca 4 atau 5 harakah hatta iza. Kita jumpa kalimah iza di sana, za diperhatikan pasal zal balis atas, zal balis atas, iaitu ada alif, kita baca dengan iza. Jangan ingat qalqalah, iaitu mahraj, bukan qalqalah huruf zal itu di ujung lidah, gigi kacip di situ. Mesti keluar ujung lidah. Tak keluar bukan zal. Bukan za. Kalau tak keluar lidah, mesti keluar za. Kalau tak keluar za, dalam za. Dia dekat saja mahrajnya. Jadi nak kena jaga betul-betul. Iza, jangan bahasa iza, za sudah jadi zai. Okey. Berhati-hati masa menyebut huruf zal dengan huruf zai. Okey.
Jadi baca dengan mad asli 2 harakat. Kemudian kita jumpa kalimah balagu. Balagu, ba satu suku kata, la satu suku kata, situ bertemu dengan alif lam kamariyah. Perhatikan di sana. Apakah alif lam kamariyah? Alif lam kamariyah kerana huruf nun itu adalah huruf kamariyah. Jadi kita baca dia dengan idgham syamsi. Hukum membacanya dengan idgham syamsi. Masukkan ru baris hadapan itu dengan huruf nun yang bertasydid. Bila nun bertasydid, kita kena baca dengan wajib bergunah. Yang ini kita idgham syamsi kan. IS bubuh idgham syamsi. Nun itu diwajib bergunahkan dengan 2 harakat. Jadi baca mana bunyi dia. Kita baca dulu kalimah kedua itu, iaitu nun, kemudian ka, ha. Ka, ha. Dua-dua hamas. Kaf hamas, ha pun hamas. Jadi kita idgham syamsi kan gun nikaha. Balagun nikaha fa'in. Okey, kita pergi kalimah berikutnya fa'in. 2 suku kata saja. Iaitu fa baris di atas bunyinya fa, ada hamzah sini, i baris bawah i, tetapi hamzah ini digabungkan dengan nun yang mati di sana. Apabila nun ada tanda mati menunjukkan dia dibacakan dengan izhar halki. Pasal apa izhar halki? Saya kata izhar halki, mula-mula kita katakan dia baca dengan izhar, tanda isyarat mati itu atas nun. Maka perhatikan izhar apa yang kita nak bubuhkan, perhatikan huruf berikutnya itu hamzah huruf halkum. Pangkal halkum. Jadi kita baca dia fa'in hamzah bertemu dengan izhar. Baca fa'in nastum. Baik. Perhatikan di sini apa dia? Hamzah mendahului huruf alif. Baca dengan apa? MB. Bukan menteri besar, mak badal. Mak badal. Mak badal berapa harakat nak baca? 2 harakat. Prinsipnya sama. Iaitu sebelum alif ada baris atas. Cuma di sini namanya mak badal. Bacaannya sama macam mak asli, 2 harakat juga. Iaitu prinsipnya sama dengan mat asli. Iaitu sebelum huruf alif ada baris huruf yang baris di atas. Jadi kumpulan mat asli juga. Jadi jangan kita, mat asli pun 2, mat badal pun 2. Dia memang kumpulan mat asli, tengok dia punya prinsip dia. Iaitu dia punya kriteria dia sebelum alif baris di atas. Okey. Kemudian kita jumpa nastum. Baik. Nun itu bunyi suku kata na itu digabung dengan si jadi suku kata nas bunyinya. Dengan hamas, dengan berangin nas, nastum. Baik. Perhatikan di sana saya bunyi dengan dengung mim itu. Kerana apa? Perhatikan selepas mim sukun itu apakah huruf berikutnya? Perhatikan di sini. Tak nampak saya. Okey, perhatikan yang saya tunjuk. Mim bertasydid. Jadi kita baca dia iaitu nastum minhum. Okey. Saya duduk sebelah kiri supaya nampak saya. Jadi kita baca dengan apa? Pertama nun tu ada tanda izhar. Tanda mati itu menunjukkan dibaca izhar. Hum pula adalah izhar mim mati. Rizal Syafawi. Dan sini izhar halki sebab nun sukun bertemu dengan ha. Ha. Serupa dengan sini juga. Halkum juga. Sini halkum juga. Sama dengan hamzah punya mahraj. Iaitu bawah. Pangkal halkum. Okey. Jadi kita baca daripada sini tadi. Nastum minhum izhar. Jadi kemudian kita jumpa kalimah rushdam. Baik. Ra itu, suku kata ra baris depan ru bunyinya, tetapi bila sambung dengan shin, shin adalah bunyi tafashi berhemburan, bunyi nafas kita menghantam gigi kacip kita daripada belakang gigi kacip atas. Rush bunyinya. Rush bunyi kuat tak apa, sebab kita belajar bagaimana nak menyebut huruf shin. Jadi rush dan tanwin bertemu pula dengan huruf apa kalimahnya. Suku kata dan di sini tak boleh baca dan, kena baca dengan Efa hakiki. Saya tulis IHQ Efa hakiki dengan dengung 2 harakat. Kerana dia bertemu dengan huruf fa adalah huruf Efa. Ada 15 huruf Efa. Sahabat-sahabat semua kena ingat tu. Kalau tak boleh ingat, ingat yang pendek saja. Huruf halkum ada berapa? 6. Huruf ingat semua kena hafal 6 huruf tu. Huruf idgham ada berapa? 6 juga. Huruf iklab ada 1. Yang lain tu Efa. Melainkan alif.
Baik. Selepas itu kita baca dengan ifat. Macam mana bunyi ifat antara izhar dengan idgham? Bunyinya rusydan fadfa'u. Baik. Fa, kalimah berikutnya, fa itu diwasalkan dengan huruf dal yang mati. Dal itu adalah qalqalah, huruf qalqalah. Jadi kita baca dengan qalqalah sugra. Sambung terus dengan fa'u itu. Fadfa'u. Jadi lantunannya perlahan apabila kita sambung. Tapi kalau saya berhenti je kuat bunyi lantunan bunyinya. Tetapi bila kita sambung fadfa'u, secara automatik dia akan perlahan dan dia berhukumkan qalqalah sugra, iaitu lantunan yang perlahan bagi huruf qalqalah dal itu. Kemudian fa'u, dalam pada itu kita perhatikan suku kata u di situ. Ada gelombang menunjukkan dia dibaca panjang. Kenapa dia dibaca panjang? Kita perhatikan iaitu kalimah ilaihim, iaitu hamzah. Selepas huruf waw, huruf mad bertemu dengan hamzah, maka kita kena baca dia dengan mad jaiz munfasil sebab dia bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, di mana hamzah itu adalah milik kalimah yang kedua. Maka kita baca dengan mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakah. Okey, dapat jelas penerangannya. Baik. Selepas itu kita jumpa ilaihim. Baik. Daripada hamzah, suku kata hamzah tu baris bawah senyum sikit. I. Nampak mulut saya. Macam senyum kan. Jadi ni naik ke atas. Lai dengan lin. Lai pun dia bersabit dengan huruf ya yang mati itu. Dia sebelumnya baris di atas. Ilaihim. Baik, bertemu pula dengan mim yang mati, izhar syafawi dibaca dia. Bacaannya. Jadi daripada ilaihim dapat suku kata suku kata lai, suku kata him, lai dibaca dengan lin, suku kata him dibaca dengan izhar syafawi. Lepas itu kita pergi kepada amwalahum. Baik. Hamzah bertemu dengan mim yang mati dibaca dengan izhar syafawi, hukum mim mati. Tutup bibir. Daripada bawah ni pergi kepada bibir. Terus jangan terus dekat depan aja. Gitu. Tutup bibir. Kemudian jumpa dengan waw, suku kata waw itu ada alif selepas waw itu baca dengan mad asli 2 harakat. Amwalahum. La satu suku kata, iaitu 1 harakat saja. Hum pun kita baca satu harakat juga, iaitu dengan suku kata hum itu dengan izhar syafawi, mim mati. Hum tutup bibir. Hum daripada pangkal juga, pangkal lidah, pangkal halkum, terus pada huruf mim di bibir sana yang tertutup. Amwalahum, tutup bibir, terus pergi pada kalimah wala. Baik. Sini kita boleh wakaf. Ada soalan ya, boleh wakaf, boleh sambung. Aula hanya sambung. Ataupun bahasa lainnya, aula hanya wasal. Okey. Ataupun bahasa lain wakaf, boleh wakaf atau wasal. Harus saja. Aulanya wasal. Okey. Lepas tu kita jumpa kalimah wala. Saya duduk belah tepi sini pula. Supaya tidak ada menampak, jadi nampak muka saya. Wala di sini sebelum alif ada atas, sudah tentulah kita baca dia. Wala, iaitu 1, 2 suku kata je. Suku kata yang kedua itu baca 2 harakat mad asli. Kemudian kita jumpa suku kata tak. Ta digabungkan dengan hamzah. Daripada depan sana, iaitu ta dekat sini antara gusi dengan gigi kacik, kita letak sini, ta sini. Pergi belakang balik semula hamzah. Tak bunyinya. Itu sebab bunyinya tak kalau depan, tak. Kalau alif, tak. Tapi hamzah. Tak kuluha. Baik. Kulu di sana, kuluha di sana, suku kata lu itu dibaca dengan mad asli sebab sebelum buah baris depan. Ha itu ada tanda gelombang, kena baca panjang. Kenapa dia kena baca panjang? Kita tengok kalimah yang berikutnya. Dan nampak pasti iaitu ada huruf hamzah di selepas huruf kalimah kuluha itu. Tak kuluha israfam. Baik. Dia bertemu dengan hamzah dalam 2 kalimah, sebab itu saya berikan dia hukum, iaitu dihukumkan oleh ahli qira' bahawa kita kena baca dengan mad jaiz munfasil 4 atau 5 harakah. Selepas itu kita kembali kepada kalimah berikutnya
iaitu israfau. Baik, saya perhatikan di sini hamzah digabungkan dengan sin. Sin itu antara gigi kita dengan lidah kita. Betul-betul tengah gigi kecip tu perantaran. Tengah-tengah gigi kecip. Berhadapan, bertentangan. Keluar huruf sin. Huruf hamzah di bawah sini. Lepas tu dia baris bawah. Dia pergi kepada perut lidah. Bunyinya. Dengan hamas bunyi sin itu. Lepas tu ra ada alif juga. Baca dengan mat asli. Isra. Kemudian tanwin bertemu dengan waw di sini dengan dalam kalimah wabidara. Wabidara di sini ada apa dia? Iaitu ada waw. Maka kita baca dia waw adalah huruf idgham. Kita baca dengan idgham ma'al gunnah, dengan dengung. Ma'al tu dengar ataupun bi gunnah, bukan bila, bi gunnah boleh juga. Iaitu nama berbeza tetapi benda yang sama, iaitu faw, iaitu idgham kan, tanwin faw bidaran. Baik. Perhatikan ada 1, 2, 3, 4. Suku kata yang ketiga dibaca mat asli. Da ada alif. Yang lain semua satu-satu. Wabida. Kemudian ra dengan alif ini tanwin. Maka kita baca dia dengan izhar. Kenapa dia baca izhar? Kerana dia bertemu dengan hamzah dalam kalimah an di sini. Baik. Jadi kita baca dia dengan izhar halki. Dan tanda isyaratnya iaitu baris itu sama saja. Atas bawah, dia tak berselisih. Macam ni kalau berselisih okey, kita ambil berselisih macam ni. Itu maknanya dia ada idgham ataupun ikhfa. Kalau dia sama begitu, itu maknanya izhar. Baris tu sama aja. Okay? Dia tak ada dulu kemudian. Okey. Jadi kita baca dengan izhar halki dan kita jumpa kalimah an di sini. Nun sukun bertemu dengan ya. Bagaimana kita baca? Dia tak ada tanda mati. Maknanya dia sama, kalau tak ada tanda mati nun atau tanwin, dibaca dengan idgham ataupun ikhfa. Jadi di sini oleh kerana dia bertemu dengan huruf idgham, huruf ya, antara 6 huruf idgham, jadi kita baca dia dengan idgham ma'al gunnah. Ai daripada hamzah baris atas di sini pergi kepada perut nun tu, terus masuk saja hamzah kepada ya tu. Ai, jangan pedulikan nun tu. Jangan nak bunyi anyaku. Tu tak boleh. Terus masuk daripada hamzah terus kepada ya. Ayak baru. Suku kata yak baru itu ada 3 suku kata. Satu ya digabung dengan kaf. Kaf adalah huruf amas. Yak bunyi ada angin sedikit. Yak ada, kalau kita buruh tangan, yak ada angin dekat tangan kita rasa. Kemudian ru ada pula waw di situ, maka di sini kita boleh wakaf ataupun wasal. Jadi kita terus baca wakaf dengan mat asli 2 harakat. Sebelum waw itu ada baris depan. Yak baru dapat. Kita boleh berhenti di situ dan kita sambung. Kalau kita sambung pun tidak ada apa-apa hukum yang perlu kita patuhi. Yak baru wa manka. Baik. Perhatikan di sini kalimah waman. Waman nun sukun, tak ada tanda mati. Kemudian dia bertemu dengan apa? Sama ada kalau nun sukun, kalau tak ada tanda mati menunjukkan dia dibaca dengan ikhfa atau idgham. Jadi kita perhatikan di sini, huruf kaf. Huruf kaf adalah huruf ikhfa. Antara bukan selain daripada huruf idgham, huruf halqum dan huruf iqlab, ia adalah huruf ikhfa, baca dengan ikhfa hakiki antara izhar dengan idgham. Jadi bunyinya wa man kana, bukan waman. Waman itu dah menunjukkan kita baca nun. Dia antara. Itu dah izhar nun. Jadi wa man kana, ka dibaca dengan ma'asi sebab kaf itu ada alif. Jadi selesai 2 kalimah waman dengan 1 kalimah kana. Jadi bacaannya ada hukumnya. Kalau kita sebut waman, okey. Tetapi bila dia bersambung, waman, banyaknya ikhfa hakiki. Itu hukum dia kalau kita sambung. Kalau tak sambung, dia saja itu waman. Okey. Jadi kita tak boleh baca waman. Kita kena baca ikhfa antara izhar dengan kaf. Baik. Lepas tu kita jumpa kalimah, saya duduk belah sana. Ghaniyan.
Ghaniyan dalam kalimah ghaniyan ini perhatikan. Ghain. Ingat, ghain dia hujung halkum. Nak seletak ni. Betul-betul bawah dagu, pangkal dagu. Itu adalah pangkal hujung halkum dipanggil. Sebab di atas halkum yang tertonjol ni, sini letaknya. Ghain, Ra. Dia bila baris atas diletakkan huruf alif di sana. Ra. Gitu. Ra bunyinya dari rongga juga tapi daripada pangkal daripada hujung halkum ni. Ra ni baik. Selepas nun itu ada ya yang bertasydid. Baca dia dua harakat. Ghani dan kemudian bertasydid di situ huruf tanwin ya tu baris dua. Jadi kita perhatikan tanwin bertemu dengan huruf apa tu? Huruf fa, huruf fa juga. Baca dengan fa kecil. Jadi bagaimana nak bunyinya? Kita habiskan nanti baru kita bunyi. Fal yasta'fif. Okey. Tidak ada apa-apa hukum ini. Gabungkan fa dengan lam. Fal. Fal. Daripada bibir. Gigi pada bibir bawah. Fal. Fal. Terus pada mahraj lam. Dia tengah gusi. Di sini. Lam. Nun. Ta. To. Lagi satu apa? Dal. Okey. Jadi kita baca fal. Yas. Sin. Hamas. Yas. Kemudian ta. Ta pergi kepada ain tengah halkum. Daripada ta di hujung, iaitu antara gigi kacip dengan gusi tadi. Kemudian sambung dengan ain. Ta bunyinya fif. Fa dengan fa. Mati satu fa baris bawah. Jadi fi dulu. Perhatikan fa baris bawah. Fi. Sambung fif. Fif bunyinya. Jadi wani yang fal yasta'afif. Okey, perlahan saja saya sebut satu-satu. Kita boleh wakaf kat sana. Okey, bila kita wakaf kat sana, jangan panjangkan fif itu. Fif. Tidak, fif saja bunyinya. Kemudian kita jumpa kalimah wa man kana, sama juga tadi wa man kana, iaitu kita baca dengan fa hakiki, nun sukun bertemu dengan kaf, sama di sini dah jelaskan tadi. Kemudian ka itu dibaca dengan mat asli. Wa man kana fakiran. Baik. Fakiki baca dengan mat asli dua harakat sebelum ya baris bawah. Dan ingat ini huruf isti'la, dia baris bawah bunyi je angkat pangkal lidah, pergi pada mahrasia. Jadi bunyinya baris bawah tu mahrasia. Okey. Fakiran. Tanwin bertemu dengan huruf fa, huruf fa di kalimah falyak. Jadi kita baca dengan fa hakiki. Fakiran falyakul. Baik. Falyakul ya dengan hamzah, suku kata yang kedua, dan kul juga bertemu dengan lam yang mati bunyi kul. Falyakul kul. Kemudian bil ma'ruf. Okey, kalimah berikutnya bil ma'ruf. Iaitu terus berakhir dengan gigi kacip kita dekat bibir bawah. Bil ini dibaca dengan apa? Saya tak tulis ini, iaitu terlupa tulis. Okey, iaitu izhar kamari. Izhar kamari. Okey, ini tak terang. Saya ambil yang terang. Izhar kamari. Masukkan ba itu kepada lam. Ba baris bawah bil. Kemudian mim digabungkan dengan ain. Ma bunyi. Mim daripada bibir pergi kepada tengah halkum. Ma ru. Sebelum waw ada waw ma asli, tetapi oleh kerana dia berakhir di situ, kita wakaf di situ, maka kita sukunkan huruf fa itu. Jadi bunyinya dibaca dengan ma'arid disukun bil ma'ruf. Ruf. Okey. Lepas tu baru kita pergi pada kalimah berikutnya. Fa'iza. Za itu mat asli sebab ada alif selepas zal. Za, ingat tu ujung lidah keluar. Jangan tak keluar menjadi zai. Okey. Jadi bila kita mengaji tu kita kena patuh di mana mahras itu keluar. Okey. Fa'iza dafa'tum. Fa dengan ain. Kemudian ta dengan mim. Mim mati. Dibaca dengan izhar syafawi. Tak payah tengok huruf apa yang akan ditemui.
Sebab ada tanda mati. Tanda isyarat tu menunjukkan kita baca dengan izhar syafari. Dafa'atum, apakah kalimah berikutnya? Ilaihim. Baik. Jadi bacaan i, kemudian lai dibaca dengan apa? Ya, ada tanda mati menunjukkan dibaca dengan lin. Kemudian hum di situ, saya duduk sini. Okay. Him, kan hum, him. Baris bawah, he. Matikan dengan min, banyaknya him. Him. Ilaihim. Daripada ha pangkal halkum pergi kepada mulut pula. Tadi mulut ke belakang. Ini daripada belakang pergi ke mulut. Daripada halkum kita pergi ke mulut. Him. Ilaihim amwalahum. Baik, perhati am di sini ada mim mati baca dengan izhar syafawi hamzah itu. Kemudian wa tu baca dengan mat asli, ada alif sepasnya. Sebab alif aja, alif kecil tu menunjukkan dia baca mat asli. Kemudian pergi kepada lahum. Lahum, hum dibaca dengan izhar syafawi. Ilaihim amwalahum. Kemudian apa? Huruf apa ni? Shin, bukan huruf sa, huruf shin. Fa'ash, tahu fashi? Fa'ashhidu. Fa'ashhidu. Dua harakat mat asli. Dapat 1, 2, 3, 4. Ada bunyi 4 suku kata. Mesti dibunyikan setiap suku kata. Fa'ashhidu. Jadi fa'ashhidu alaihim ain laihim. Lai baca dengan lin sebab ada tanda mati ataupun sebelum ya ada baris atas. Satu him mim mati dibaca dengan izhar syafawi. Alaihim. Kemudian lam dekat gusi atas sini. Nun sini, lam sini, lai, lam sini, lai, terus pergi kepada perut lidah kita, lai bunyinya, lepas tu baru pergi kepada pangkal halkum, ha, kemudian dia mati dengan bibir, hum. Jadi bunyinya, lai, hum. Okey, dapat. Okey. Baik, kita pergi kepada kalimah berikutnya, saya duduk di ujung sini dan pergi nak ujung. Kalimah berikutnya ialah wakafa. Saya tak tulis MA saja tulis sini. Agaknya nak cepat terlupa tulis MA 2 harakat. MA 2 harakat. Mat asli 2 harakat. Fa itu. Fa sebab ada alif. Jadi wakafa bunyi fa. Billahi. Bil ba itu di idgham syamsi dengan lam jalalah sebab ba itu bertemu dengan nama Allah di situ. Kemudian digabungkan dengan nama Allah, diidgham syamsikan ba dengan lam jalalah bunyinya bil. Kena baca dengan nipis sebab ba itu baris bawah. Walaupun nak nipis, walaupun dia dibaca dengan nipis, tepat dia 2 harakat. Billahi. Kemudian hasiba. Baik, ba, ha, si baca dengan mat asli 2 harakat. Kemudian akhir sekali oleh kerana tanwin dia dengan alif di sana, kita iwatkan dia, tukarkan dia baris 1, baca dengan mat iwat 2 harakat. Jadi dia keluarga mat asli juga. Semua bila dalam proses itu kita panggil dia mat iwat. Kita tukar dia, jadi bacaannya 2 harakat juga. Hasiba. Okey, dapat. Habis semua. Habis bacaan kita terus baca semua dan kita tamatkan bacaan kita. Dan sahabat-sahabat semua boleh tuliskan hukum-hukum yang terdapat di setiap suku kata kalimah, antara kalimah dengan kalimah dalam ayat 6 iaitu surah An-Nisa. Kita sama-sama baca. Saya ambil nafas dulu sebab banyak bercakap. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtalul yatama hatta iza balagun nikah. فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ di sini kena ifa. Wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Wa man kana fakiran falyakul
kul bil ma'ruf. فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا. Sadaqallahul azim. Jadi itulah saja penjelasan saya tentang ayat yang ke-6 surah An-Nisa, surah ke-4 dalam juzuk yang ke-4 di muka surat 77. Agak panjang, jadi kalau rasa panjang sangat, baca separuh-separuh. Dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.